KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadmu. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam kepada semua para penonton Malam Seram. Ya saudara, berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod Malam Seram, The Horror Talk Show. Bukan sekadar cerita seram. Dekat sini kita berkumpul, kita berkongsi pengalaman, kisah seram, sama ada benar ataupun tidak. Seringkali saya ingatkan kepada semua penonton pendengar supaya anggaplah rancangan ini sekadar satu perkongsian daripada individu yang berkongsi pengalaman melalui email, voice note maupun panggilan telefon. Benar ataupun tidak, macam menonton filem seram, hanya untuk kita dengar pengalaman seram, tidak lebih dari itu sekiranya. Ya, tapi sekiranya kalau kisah-kisah itu mungkin boleh kita pelajari sesuatu, boleh kita ambil iktibah ya daripada perkongsian yang diketengahkan nak dalam bab-bab sihir, ya, bab-bab kesyirikan, itu sesuatu yang boleh kita rujuk dan tanyalah kepada mereka yang lebih arif, yang pakar dalam bidang misteri ataupun bidang mistik ini. Jadi terima kasih pada semua ya kerana sudi menonton, dan selamat tengah malam kepada Momok Captain dan juga Momok Sarjan. Terima kasih kepada Momok Captain dan Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar. Saya ada hadiah untuk Momok Captain khususnya kerana tempoh hari saya tidak dapat live kan, atas sebab-sebab saya punya mixer rosak, bukan rosak lah, connection problem. Jadi saya tak dapat teruskan dan terus termasuk alam bunian Nanti saya akan hadiahkan ya sebagai tanda terima kasih lah kerana terus menyokong Malam Seram. Dan geng Momok Sarjan juga terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda berikan. Nanti akan saya kembali live untuk dua geng Momok Captain dan Sarjan seperti yang pernah KC buat sebelum ini. Juga kepada moderator-moderator, terima kasih banyak kepada moderator semua ya. Anda diberi peluang sebenarnya untuk dengar Malam Seram je, tapi bila saya lantik anda menjadi moderator, anda setuju untuk bantu KC untuk menjaga ketenteraman. Bukan itu sahaja, malah tak pernah putuslah memberi peringatan kepada geng Momok yang lain supaya berhemah bila berinteraksi ya melalui live chat. Terima kasih banyak-banyak kerana mempromosikan apa jualah kalau sambal Malam Seram lah, mendapatkan merchandise lah, mempromosikan untuk subscribe channel ni. Terima kasih ya kepada moderator-moderator yang sentiasa bertungkus lumus untuk berikan yang terbaik
baik, terima kasih. Juga kepada semua geng momok secara amnya lah yang menonton Malam Seram di mana saja anda berada, di tempat tugas, di rumah, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di mana saja anda dapat menonton. Casey nak ucapkan terima kasih yang tidak terhinggalah ya kerana anda menyokong rancangan ini. Dan alhamdulillah isteri saya Fizao telah pun berkongsikan beberapa saya rasa semalam merupakan hari terakhir beliau live di radio, dan kemudian beliau ada lebih kurang dalam sebulan untuk serve notice, tapi tidak on air lah, cuma datang ke office, menghabiskan kerja-kerja di office sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada dunia radio. Jangan takutlah kita di sini khususnya para penyokong, para peminat yang suka dengan apa jua yang disampaikan, insyaAllah akanlah kita mungkin kongsi sesuatu dalam masa terdekat ini. Jadi kalau sudah bersedia, Malam Seram akan diteruskan dengan kisah yang pertama, saudara. Tajuknya, kejap tadi email saya tak buka. Kejap. Ini dia. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama saya Siti. Saya nak berkongsi kejadian seram yang ini. Tajuk dia seram Saya slam hantu. Hantu apa tu? Nanti kita akan kongsi dengan anda dalam kisah ini. Kadang-kadang bila dengar tajuk ni macam, ya ke saya slam? Dia lari, dia buat apa tu kalau wrestling move Apa antara wrestling move yang anda tahu ya? Saya slam hantu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Kejadian seram ini berlaku di rumah saya, Casey. Mohon maaf kalau tajuk saya nampak macam lawak, tapi itu yang sebenarnya saya buat. Malam tu berlaku kejadian seram ni di rumah saya yang terletak di kawasan Bishan. Jadi, waktu saya berada dalam bilik dengan suami, saya keluar pergi ke dapur untuk makan ubat saya. Saya punya suplemen. Sekembalinya saya ke dalam bilik, saya nampak di bawah comforter ataupun selimut, suami saya dah tarik comforter tu, dan nampak bentuk tubuh suami bawah comforter. Saya ni suka bergurau kasar dengan suami. Saya nampak suami tengah baring tu, apa lagi, daripada dekat pintu, kata Siti, saya lari, kemudian saya lompat dekat katil, bam! Saya slam suami yang tengah baring atas katil. Nampak bentuk, dan bila saya slam, saya rasa ada badan, ada rasa tubuh seseorang di bawah selimut yang tebal. Tapi saya hairan, tiba-tiba saya terdengar saya dengar suara suami saya batuk. Tapi bukan batuk daripada bawah selimut. Suami saya dekat dalam tandas, Kisi. Dalam bilik tidur ada tandas. Suami dalam toilet. Kemudian suami saya keluar daripada toilet, buka pintu. Abang, apa pasal? Dengan segera saya lompat daripada katil, tarik konverter, bawah konverter tak ada orang, Casey. Memanglah tak ada orang, sebab dalam rumah tu memang saya dengan suami saja yang tinggal. Awak okey tak? Kenapa muka pucat? Kata suami saya, muka saya pucat semacam. Saya duduk dekat katil, nak cakap dengan suami, ini dalam rumah. Saya kata tak ada apa-apa bang, saya ingat abang tadi kat katil. Abang sembunyi bawah selimut. Action lah.
Saya pun larilah lompat. Abang kat toilet rupanya. Tapi saya tak beritahu suami yang saya nampak bentuk macam suami susuk tubuh. Bila saya slam, saya boleh rasa ada badan orang dekat bawah selimut tu. Sampailah terdengar suami batuk. Itulah kisah saya. Sebab tu saya tulis tajuk Saya Slam Hantu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Baguslah suami isteri bergurau kan. Tapi gurau dia kasar Bayangkan dia nampak semua. Oh, nak sembunyi bang dia lari Saya pun lompat atas katil saya. Bom tapi suami diam lah. Tiba-tiba dengar suami batuk. Tapi batuk bukan kerana kena slam atas katil Batuk datang daripada dalam tandas. Saudara para penonton Malam Seram, terima kasih kepada Siti yang berkongsi kisah. Siapa dekat sini pasangan anda dengan pasangan anda kalau bergurau tu memang sangat bergurau ialah hanya dengan suami isteri lah bergurau kasar lah kasar dari segi fizikal mungkin ada yang kasar dari segi mungkin cara dia takutkan buat prank, terperanjatkan isteri ke suami. Tapi okey pasangan anda okey. Seterusnya kisah yang ini datang daripada mana ni? Okey. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Kamaria. Saya nak berkongsi berkenaan dengan satu kejadian seram yang berlaku, dan ini pengalaman yang memang menakutkan, dan saya tak tahulah sebenarnya pada waktu itu apa yang perlu saya lakukan. Tapi begini kisah saya. Okey, saya tak nak baca tajuk dia. Tajuk dia macam giveaway. Kita kongsi kisah daripada Nur lah. Kita panggil Nur dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara para penonton Malam Seram, Nur menceritakan kejadian seram ini berlaku bila dia balik rumah. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Saya tinggal di sebuah apartmen, Casey. Dekat apartmen saya ni, kita ada seorang jiran yang semua orang kenal dia sebagai Lina Liza. Betul, itu nama yang kita cakap. Tapi orang lain tak tahu, dia tak tahu yang orang lain panggil dia Lina Liza. Mungkin dia dah dengar kot panggilan tu, cuma dia buat-buat tak tahu. Kenapa agaknya nama dia Lina Liza? Mulut dia ni Casey tak henti-henti cakap pasal orang. Cakap pasal orang. Dan dia tahu tentang jiran-jiran yang tinggal dekat apartmen yang saya tinggal ni. Jiran tingkat 2 dia tahu siapa, yang tingkat 3 kata dah bercerai, ada perempuan lain. Sebab itulah dia gunakan nama Lina Liza kepada jiran ini. Saudara, saya pun tidak terkecuali daripada tomahan-tomahan Lina Liza. Biasalah Casey, umur macam saya ni 21 tahun, kita akan ada pasangan lelaki kan. Jadi pasangan lelaki saya akan bawa saya, hantar saya pulang. Pernah beberapa kali bila dia nampak benda ni jadi perbualan sampai ke telinga mak saya. Mak saya ni sebenarnya okey, saya ada boyfriend, asalkan saya tahu batas. Tapi bila cerita-cerita macam ni dah sampai dekat mulut-mulut jiran, sampai ke telinga dia, cerita tu dah jadi lain tau Casey. Daripada dia okey, sekarang dia jadi KO. Mak saya akan marah kan. Nanti ini akan menjejas saya, perhubungan saya dengan mak saya. Kalau bergaduh saya akan cakap, ni Lina Liza punya pasal lah ni, kurang ajar lah dia, jangan sampai orang turun
Jangan sampai orang turun. Marah saya dekat Lina Liza. Jadi kisah terjadi pada satu malam yang mana saya ni balik tengah berjalan, tiba-tiba saya nampak si Lina Liza tengah duduk dekat bawah. Waktu tu dah memang kebencian saya terhadap si Lina Liza ni memang meluap-luap. Saya memang nak pergi, dalam hati kalau aku jumpa dia, aku akan face to face, aku cakap dengan dia. Jangan kepo tentang hal orang. So kebetulan beberapa hari selepas dia buat cerita tentang boyfriend saya hantar saya balik, saya nampak dia dekat bawah. Waktu tu agak lewat saya pun pulang lewat dengan kawan-kawan saya. Tak silap dah nak dekat pukul 1 pagi kot. Daripada pintu depan masuk apartmen, kawasan apartmen tu, saya tolak pintu, saya nampak Nina Liza tengah duduk. Saya jalan. Sampai dekat depan tu, saya nampak dia tengah duduk tengah duduk. Dan sebelum saya hampiri si Nina Liza ni, dalam hati saya dan otak saya fikir dulu, ini kalau aku terus terjah dia, apa dia akan buat? Apa pula dia akan buat cerita pasal aku dan sampai dekat telinga mak aku, dan mak aku akan marah. Jadi saya fikir, nak buat tak nak, nak marah tak nak. Saya istighfar, kemudian saya batalkan niat saya. Sebab saya fikirkan tentang mak saya. Kalau ikut saya, dah lama dari belakang saya pelepah. So saya dah batalkan niat, dia masih tengah duduk dekat bangku ni. Saya jalan. Kemudian selepas saya lepas bangku tu, sebelum saya masuk lift, saya nak toleh ke belakang, last kopek lah. Macam geram marah sangat saya. Tapi ini mak saya punya pasal. Tak apa, bila saya toleh, Nina Liza hilang Takkan dia boleh hilang gaib sekelip mata. Sebab kawasan tu adalah kawasan tempat tanah lapang dan tempat orang berjalan kaki bersenam. Kalau dia jalan pun, dia memerlukan beberapa saat sebelum dia hilang dari pandangan. Mungkin terselindung di sebalik tembok yang ada dekat kawasan bangunan tempat saya tinggal. Jadi saya jalan melepasi dia. Saya nampak tengah duduk, jalan. Selepas saya lepas tempat duduk dia, beberapa saat saya toleh belakang, Nina Liza hilang. Saya tengok kiri, tengok kanan, dan Nina Liza ni dia tinggal dekat rumah tingkat 3 Daripada lobi saya nampak dia. Kemudian saya toleh, saya tengok atas, tak ada orang pun. Kalau nak naik ke rumah, dia akan naik lift Jadi dia tak naik lift, dia hilang ke mana? Dalam hati saya, nasib baiklah tadi saya sempat istighfar, saya sempat ingat mak saya. Saya tak konfront Nina Liza. Bayangkan kalau saya terus terjah, tiba-tiba saya terjah salah benda, tak ke maut Terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Tu kisah tentang Nina Liza. Saya rasa dalam hidup kita sekali kita akan berjumpa dengan orang yang macam Nina Liza ni. Kadang-kadang bila duduk berborak dengan Nina Liza, dia cakap pasal orang lain, kita dengar ni macam satu informasi lah kan. Tapi bila dah terkena batang hidung sendiri, itu memang tak boleh terima tu kan. Nina Liza ni dia memang ada banyak informasi tentang orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia tak sedar tentang apa yang berlaku dalam keluarga dia. Itulah Nina Liza. Nama style Nina Liza. Boleh buat filem Okey, tapi betul katanya tadi, nasib baiklah dia sempat sebelum dia nak terjah, dia nak marah kan, dia nak mungkin nak tegur lah si Nina ni, jangan campur hal orang. Kenapa kau nak report pasal aku balik dengan boyfriend aku? Kenapa kau malu buat marah mak aku? Mungkin nak marah lah. Tapi dia berhenti sejenak, dia istighfar, dia fikir balik, ni kalau aku confront dia buat cerita sampai kat telinga mak aku akan bergaduh dengan mak aku. Tak apa, sabar, dia jalan.
Nasib baik. Kalau dia teruskan niat, Nina, kurang ajar kau Nina berpusing. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, seterusnya kisah seram yang saya nak ketengahkan ini dalam rancangan Malam Seram. Sebelum itu terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi pengalaman seram. Yang ni jap saya tengah cari email ni. Okey. Pengalaman seram ini berlaku kisah ini. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Hamako mana tadi? Ni dia. Nama saya Hamako Hamran. Saya nak berkongsi kejadian seram ini. Ini berkenaan dengan tasik Cini. Casey tanyalah warga Malaysia tentang tasik Cini. Ataupun Casey Google tentang tasik Cini. Ejaan dia TASIKCHINI. Tasik Cini. Ini satu pengalaman seram yang berlaku dekat tasik ni. Saya nak Casey ketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, sebelum saya baca kisah daripada pengirim kita, Hamako Hamran, saya nak ini saya sempat tadi Google sekejap. Ini saya belum sempat menderas, tapi saya cuba bacalah antara kisah yang ada kaitan dengan tasik Cini, ya. Ini kisah yang ada kaitan dengan tasik Cini, sama ada benar ataupun tidak, inilah saya nak sampaikan untuk anda semua. Ini yang pertama ni daripada sebuah laman yang saya tukil. Ini adalah laman Salam Malam Jumaat blogspot.com. Kisah naga terlalu sinonim dengan tasik air tawar kedua terbesar di Malaysia selepas tasik Bera, iaitu tasik Cini. Beratus tahun telah berlalu, namun legenda ini masih terus melingkari penduduk setempat berkenaan dengan tasik Cini. Jadi saudara, pelbagai kisah telah diberitakan berkaitan dengan misteri. Antaranya, Peneroka Felda Cini II, Bahasan Abdullah berusia 51 tahun berkata kewujudan naga di tasik Cini memang benar kerana dia sendiri pernah melihat pada tahun 1986. Walaupun mungkin ada menganggap apa yang dikatakannya itu sebagai dongeng, tetapi peristiwa yang berlaku dalam hidupnya membuktikan sebaliknya. Ketika itu saya mengangkat jaring ikan di kawasan Laut Gumum, tetapi tersangkut ular besar di situ dan berhasrat membebaskannya. Bagaimanapun, selepas melihat ular itu seperti melawan, saya kemudian menetak kepalanya hingga terkulai mati. Saya meletakkan ular itu dalam sampan dan terkejut kerana melihat darahnya seperti darah manusia. Begitu banyak dan kemudian mencampakkannya ke tasik, katanya. Dan lelaki berkenaan menceritakan lagi ketika bahagian hujung jaring diangkat, seekor lagi ular daripada spesies sama mungkin tersangkut di situ dan dia juga turut membunuh ular berkenaan. Dan kata lelaki itu ketika menaiki sampan menuju ke pangkalan bot pada kira-kira jam 10 pagi, secara tiba-tiba dia melihat 3 lingkungan badan naga yang sangat besar muncul di permukaan air
Ya, walaupun jaraknya jauh dan hanya beberapa minit, tetapi saya melihat jelas badan naga ni berwarna hitam, sangat besar dan ombak yang terhasil juga sangat kuat. Ketika itu, dua lelaki Indonesia yang sedang mandi di tepi tasik itu turut melihat kejadian itu dan bergegas naik kerana ombak terlalu kuat. Katanya lelaki berkenaan yang bernama Bahasan Abdullah, sekembalinya ke rumah, kepalanya rasa gatal dan pada hari ketiga, kesan gatal di kepala itu akhirnya menjadi seperti debu. Tidak lama kemudian, seluruh badan saya menjadi lemah dan dijangkiti penyakit seperti kudis, melepuh berair dan berbau hanyir. Lebih 30 bomo saya temui di seluruh negara untuk mengubat penyakit misteri yang saya alami, penyakit gatal berair dan bau hanyir. Malah saya pernah dimasukkan ke hospital selama 20 hari pada tahun 1988. Tetapi doktor mengesahkan saya tidak berpenyakit. Katanya Bahasan berkata penyakit itu turut menyebabkan isterinya lari meninggalkannya. Dan menurut seorang bomoh di Terengganu yang ditemuinya, memaklumkan penyakit itu hanya akan sembuh dengan usaha dirinya sendiri. Saya menderita penyakit ini selama 13 tahun dan hanya sembuh selepas saya nekat pergi semula ke kawasan saya menemui ular itu dahulu. Saya minta doa daripada Allah dan mengambil air tasik cini yang saya campurkan dengan tanah tasik, kemudian sapu ke seluruh badan. Rawatan itu saya buat setiap hari dan bersyukur akhirnya sembuh juga, tapi kenangan itu meninggalkan kesan mendalam dalam hidup saya yang mungkin terkena sumpahan naga di tasik cini. Itu ada kisah pertama lah. Jadi tasik ni popular lah katanya dengan penampakan naga kan. Yang ini ada satu lagi kisah ni. Kisah berikut ini beratus tahun lamanya legenda naga mengisi pemikiran dan kepercayaan orang asli yang berumah di sekitar Tasik Cini, Pekan Pahang. Namun bagi Tok Batin kampung Tanjung Puput, Bahrain, yang berusia 54 tahun, dia tidak pernah melihat dengan matanya sendiri kelibat sang naga yang disebut-sebut. Yang dia tahu ada yang memanggil haiwan itu Seri Gumum, Seri Pahang, Seri Pekan atau nama lain seperti Seri Daik. Bagaimanapun katanya dia tidak menyaksikannya sendiri bukan bermakna dia tidak percaya legenda itu memang wujud, dan banyak orang walaupun tak nampak tapi percaya dekat Tasik ni ada naga misteri yang menetap dekat sana. Jadi berbalik pada kisah Hamran yang kirimkan saya tentang kejadian seram di Tasik Cini. Ini penampakan, ya, katanya penampakan spesies seekor ular yang kelihatan seperti seekor naga. Waktu tu saya sedang ini kisah yang diceritakanlah, sama ada benar ataupun tidak pasti, tapi waktu tu saya sedang berjalan dekat sekitar tepian Tasik Cini bersama dengan 3 orang rakan. Kami telah membuat keputusan untuk buat jungle trekking dan melalui Semak Samun. Selepas penat berjalan selama lebih kurang beberapa jam, kami sampai dekat tepi tebing sungai tebing Tasik Cini. Kami pun berehat seketika, malah sahabat saya yang lain semua terlelap seketika kerana kepenatan. Saya ni pula tak boleh tidur. Jadi saya pun ambillah batu, kata Hamran. Dekat tepi tasik itu ada batu-batu. Saya ambil batu tu, saya campak batu, ketuk. Saya campak lagi batu, ketuk, masuk dalam tasik tu. Kesi, tiba-tiba saya terdengar macam bunyi suara garau. Kata beliau lah, bunyi macam lalu saya toleh. Datang dari mana ni suara garau ni? Sebelum sempat saya kejutkan kawan saya nampak air itu agak berombak kuat. Kelihatan macam ada benda hitam yang naik dan hanya nampak bahagian badan. Waktu saya toleh tu, ombak tu dah terjadi ke si. Ombak sedang menghala ke arah tepian tasik dan benda tu tiba-tiba masuk dalam air, hanya nampak bahagian badan dia saja
besar Casey. Kawan-kawan saya yang sedang lena terlelap dekat tepi tasik kebasahan kerana ombak yang kuat tu menghasilkan air sehingga naik ke tepian tasik dan terkena pada kawan-kawan yang sedang tidur. Mereka tersadar, basah, kenapa ni? Saya pada waktu itu tergamam. Kawan-kawan panggil pun saya macam tak dengar Casey. Kerana ternampak sesuatu yang selama ini saya ingatkan adalah satu kisah dongeng. Saya tahu kalau saya cerita dekat kawan-kawan pun mereka tak akan percaya. Tetap saya ceritakan dan saya simpan cerita ni dekat dengan diri saya kerana saya pernah ternampak badan naga di Tasik Chini. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ini tak tahulah sama ada benar ataupun tidak, wallahualam, tapi itulah perkongsian yang dikongsi tentang penampakan naga di Tasik Chini. Tasik Chini tadi menurut kisah yang saya baca melalui laman blog, dikatakan di Pahang, betul ke? Adakah benar tempatnya di Pahang, Malaysia? Mungkin boleh tinggalkan komen ya. Apa ni? Katanya seram bila Casey buat suara naga tu. Sekarang saya dah ada sound effect. Suara naga. Saya tekan ni nampak. Kan boleh buat suara naga tau. Kau main-main Kebetulan saya memang tak lancang tiba-tiba aku ada efek ni pakai je lah. Jadi terkena pula kan suara naga dengan cerita pada malam ni. Okey, Masya Allah, sumbangan-sumbangan anda malam ni nanti saya bacakan kiriman super chat, super stiker anda. Terima kasihlah banyak ya. Saya rasa memang rasa terharulah dengan sokongan yang tidak pernah putus oleh geng Momok semua. Okey, yang ini daripada pengirim kita. Nama beliau siapa ni? Kejap mana ni? Tadi saya dah tepikan cerita. Kadang-kadang saya ni tengoklah, dah tepikan, tertutup pula. Ni dia. Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hashimah. Casey boleh panggil saya Shimah. Saya nak berkongsi satu kisah seram, tapi mungkin pada diri saya seram Casey. Kisah saya pendek dan padat. Harap Casey bacakanlah. Jom. Tajuk dia tak seram Nenek berjalan waktu malam. Tak seram. Nenek berjalan waktu malam. Dekat dalam rumah lah mungkin Jadi apa yang seram tentang kisah ni? Inilah saya nak ceritakan ni. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Nur Hashimah. Boleh panggil saya Shimah. Nenek saya tinggal bersama dengan saya Casey. Bersama dengan ibu dan ayah saya. Nenek saya ada bilik dia sendiri. Saya dengan kakak saya ada bilik sendiri. Ayah dengan ibu satu bilik. Sebelum ni saya selalu tidur dekat bilik saya lah. Tapi oleh kerana sejak takut, saya tidur dengan kakak saya, kata Shimah. Cerita ni tentang nenek saya. Nenek yang sakit, tidak bermaya. Nak buat apa harus diberi bantuan. Nak makan kena suap, nak duduk kena tarik, letak bantal di belakang badan. Nak keluar daripada bilik kena letak dekat kerusi roda, ditolak keluar daripada bilik, ataupun tolong dipapah duduk dekat ruang tamu untuk menonton TV mungkin. Itu nenek saya. Masalahnya kisah seram saya begini Casey. Kan saya katakan nenek saya tak boleh bangun. Jadi kenapa saya tidur bilik kakak saya? Saya dah tak tidur bilik saya sendiri.
Dan sampai ke hari ini, ibu dengan ayah dengan kakak saya tak percaya, Casey. Saya tengah tidur waktu malam, tengah tidur ni, dah tutup mata kan, tiba-tiba saya dengar macam suara orang tarik nafas. Kuat, Casey. Itu adalah nenek saya. Nenek saya kalau dia tarik nafas, dia ada satu bunyi. Sebab kerongkong dia mungkin ada penyakit, jadi dia tarik nafas tu menghasilkan satu bunyi yang semua orang dalam rumah dengar. Dia tidur ke, dia bangun, dia kalau bernafas. Jadi saya tengah tidur, Casey. Nenek saya berdiri tepi katil tengah tengok saya mata terbeliak. Saya buka mata, kenapa suara nenek aku ni dia bernafas ni macam dekat dengan aku Bila saya buka mata, Astagfirullahalazim. Nenek saya boleh bangun. Kata Shima, saya terperanjat. Nenek saya boleh bangun tengah diri dekat tepi katil. Nenek nak apa? Tanya Shima kepada nenek dia. Casey. Kemudian nenek saya pusing, jalan balik masuk dekat bilik dia. Daripada bilik saya boleh nampak bilik nenek saya. Saya nampak, Casey, bilik nenek saya. Jadi saya perhatikan tengah duduk ni dengan selimut. Saya tengok nenek saya. Nenek saya tengah jalan sampai bilik dia berhenti. Dia berhenti, dia pusing. Saya tengok dia tengok saya. Daripada bilik dia lari, Casey. Lari ke arah bilik saya. Astagfirullah. Saya sampai tarik selimut, saya pekik. Kak! Mak, tolong! Kakak! Mak! Ketakutan, Casey. Terpekik-pekik saya dibuatnya. Panggil mak, panggil kakak saya. Yang bangun, kedua-duanya pergi ke bilik saya. Sampaikan mak saya panggil saya ni, tarik selimut, saya macam terperanjat, trauma. Saya mengambil masa 5-10 minit untuk saya tenangkan diri yang tengah terperanjat. Kemudian mak saya tanya, kenapa dengan kamu ni? Nenek, mak, nenek. Kenapa? Nenek tadi datang tepi katil, mak. Nenek? Ish, mana nenek kamu boleh berjalan? Kamu ni? Betul, mak. Tadi nenek lari, mak. Casey, sejak malam tu saya dah tak tidur dalam bilik saya. Saya tidur dengan kakak saya. Sampai hari ini, saya cakap dengan mak saya cakap dengan kakak saya, bapa saya, semua orang tak percaya. Semua tak percaya, Casey. Nenek terbaring atas katil. Nak duduk pun kena tarik, letak bantal dekat belakang. Ini kan pula nenek nak bangun lari ke arah katil saya. Tapi saya yakin itu bukan mimpi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Seram kisah ni. Walaupun kisahnya pendek dan padat, tapi seram. Bayangkan dia terbangun, dia dengar orang bernafas. Saya tengah tidur, kenapa macam nenek aku bernafas dekat tepi katil aku Dia pun buka mata. Astagfirullah, nampak nenek dia ni. Nenek nak apa? Dia pun tanya. Takutlah terperanjat nenek yang tak boleh bangun tiba-tiba kat sebelah. Kan? Nenek lama tarik nafas. So nenek pusing, nenek masuk bilik. Dia tengok, nenek aku nak pergi mana ni? Kenapa dia boleh berjalan Dah sampai bilik, nenek pusing, ke belakang pusing. Nenek tengok dia, itu nenek sprint. Oh, nenek sprint tu lah yang boleh biol Dia tengah lari, bro. Bayangkan kalau tak boleh. Seram ya Allah, janganlah berlaku pada sesiapa Yang kali buat pintu ada remote lah pintu nenek tengah lari, picit remote, pintu tutup, kata bom. Ambil nenek langgar, kedebung pintu. Wah, asamnya cucu. Ambil kau. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Ayolah, seram betul cerita tadi ya. Tapi yang menyakitkan hati tu bila dia alami kan, macam contohlah kita alami kisah tadi dan kita beritahu orang dalam rumah, tak ada orang percaya. Ini engkau terbaring atas katil, nak bangun pergi depan bukan dipapah, duduk kerusi roda, kau cakap nenek kau berlari. Kau biar betul. Seram. Okey. Kita nak kongsi kisah selanjutnya ini dalam rancangan Malam Seram sebelum saya berehat dengan sebuah lagu. Yang ini saya belum lagi. Kalau ada kisah boleh kirimkan WhatsApp ada Casey, kirimkan WhatsApp dan katalah Casey, saya ada cerita tentang apa? Saya ada cerita tentang mungkin pengalaman berkelah, pengalaman memancing ketika saya memandu di Karak Highway. Jangan lupa letakkan sedikit tajuk cerita tu, akan saya hubungi anda untuk berkongsi kisah pengalaman seram anda. Okey. Yang ini daripada pengirim yang ini nak berkongsi kisah. Assalamualaikum Casey, you can call me K. Hihi, nama samaran lah. Ada cerita tentang kisah seram dekat asrama. Harap Casey dapat kongsikan voice note saya ya. Jom kita kongsi. By the way, saya dari Perak, Malaysia. Okey, kita kongsi kisah ini daripada K. Ya, dari Perak, Malaysia. Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum, selamat malam Casey. So you can call me K. Dulu masa saya sekolah, saya belajar kat satu sekolah harian tapi dia ada asrama. So benda ni jadi masa I form 5. So masa tu memang jadual belajar tu memang pack lah, sebabnya I antara budak yang target straight A masa tu. So kita orang memang banyak kelas, so banyak tuition. So one day tu, kalau tak silap saya, Khamis malam Jumaat, masa tu saya dah basuh baju tau, Maghrib tapi kena pergi surau sebab Khamis malam Jumaat kita orang ada aktiviti kat surau. So kena baca Yasin. So masa tu tak sempat nak sidai baju. So lepas tu pukul 8.30 sampai 11.30 I kena pergi tuition. Lepas tu balik daripada tuition tu I kena buat homework. So dalam pukul 1 lebih macam tu I baru teringat yang I basuh baju tadi kan. Tapi belum sidai. So masa I nak balik, nak naik bilik tu, nak naik dorm, I teringat. Lepas tu I macam nak pergi sendirilah sidai baju kan. Lepas tu tiba-tiba kawan I cakap, mainlah, aku teman kau, dah malam ni. So I okay je lah. So tempat kita orang sidai baju ni, dia ampaian belakang tau. Dekat dengan belakang tu ada ladang sawit besar, ladang sawit. Lepas tu tengah sidai-sidai baju ni, kawan I cakap, "Weh, wanginya kau punya baju ni." I macam dah pelik kan. Lepas tu tak lama lepas tu, dekat satu pokok sawit ni, I nampak ada macam something tau, putih. Lepas tu I macam dalam hati lah, I cakap, apa benda pula tu I tenung je. Lepas tu kawan I tegur, kau tengok apa? Lepas tu I tahu dia ni penakut. So I cakap macam, tak ada apalah, tak ada apa. Lepas tu I macam tak sedar hati kan. So I cakap kat dia, why not you tunggu I dekat tangga. Lepas tu dia cakap, okey lah, aku tunggulah kat tangga, kau jangan lama-lama tau. Lepas tu makin lama makin bau tu makin kuat tau. Lepas tu benda tu makin lama makin dekat. I macam, mula dekat pokok, lepas tu dia dekat kita ada tangki air. Lepas tu betul-betul Casey depan mata saya, dekat pagar tu. Bila dekat pagar tu, saya takut dah tau. Tapi masalahnya, kalau saya laju-laju nanti kawan saya takut. So saya sidai je lah baju. Lepas tu saya terus naik atas. Lepas tu keesokan harinya saya tanyalah dia,
Semalam you tak ada nampak apa-apa ke? Lepas tu cakap tak ada. Lepas tu I macam sebabnya daripada tangga tu dia boleh nampak juga sebenarnya, tapi dia tak nampak apa-apa. Nasib lah, dalam hati I nasib lah dia tak nampak. Sebabnya kalau dia nampak akan jadi satu hal yang sangat ni lah. Sebabnya dia tu penakut. Okay lah Casey, cerita saya macam tu je lah. Sebabnya yang putih tu sebenarnya Abang Chong. Kita panggil Abang Chong ataupun gula-gula lah. Memang masa tu Casey memang takut gila. Tapi saya tak boleh nak lari sebabnya takut kawan saya tu takut. Kalau dia takut, nanti takut jadi benda lain. Sebab sekolah saya tu memang agak keras sikit. Okay lah Casey, sampai situ je perkongsian saya. Selamat malam. Selamat malam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ya, kisah dari K, ya, tentang Abang Chong. Manalah dia tak ganggu, kamu panggil dia Abang Chong. Abang Chong pun datang lah. Abang Chong macam juga live chatters yang dekat sini. Saya tak tahulah. Ya. Bila dengar suara orang ya, kenapa tak ada kalau lelaki telefon ada yang komen Casey, sedap suara abang ni. Suara dia sebagai suara macam seperti suara seorang juru hebah. Orang perempuan telefon, Casey, manisnya suara, comelnya, Yalah, apa nak jadi dengan live chat ni? Insaf lah korang. Kita kembali sebentar nanti ya, dalam rancangan Malam Seram, bukan sekadar cerita seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Lewat tengah malam aku memujamu, aku menunggumu. Dan bila kau datang tanpa bayang-bayang, kulihat bulan mengambang. Aku memujamu, aku menunggumu, kau dampingilah aku. Lihat gambarmu, ku seru namamu, ku sebut bertalu-talu. Bila orang yang kita sayang sudah pergi, hampanya terasa sempit perihnya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosalah bila panggil si mati. Satu kehilangan yang memang akan terasa. Rasanya hidup ini tidak pernah bermakna. Bolehlah, kita boleh berluka. Janganlah sampai salah akidah. Asal lintas tak asal kau asal. Segi bertiga menjadi 7 garis bertujuh dari itu putar. Merupakan kau minta di ruang itu putar kau. Janji bukan aku yang nama. Tiada lagi dia, masih lagi ada kamu. Terima hatikannya dia pergi lebih dahulu. Usah-usahlah jika bertentang kenyataan. Mudah memuja tipu belah. Syaitan, bangunlah, bagikan semangatmu. Kuatkanlah isi hati imanmu. Pulanglah ke arah tuju yang satu, ingatlah pada yang satu. Janji bukan aku yang nama. Bukan aku yang nama. Diri tetap di rumah. Jadi di rumah bukan kau kan aku yang kau. Balikku sebelum kau datang kembali sampai ku kenal kau. Lewat tengah malam aku memujamu, aku menunggumu.
Berdosalah bila panggil si mandi. Bangla, bangkitkan semangatmu. Bangla, bangkitkan semangatmu. Bangla, bangkitkan semangatmu. Gelara tujuh yang satu, ingatlah pada yang satu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kembali bersama dengan saya Casey dalam rancangan Malam Seram, The Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram pada malam ini. Dan terima kasih pada semua atas kesetiaan anda dalam rancangan Malam Seram. Walaupun saya kendalikan rancangan ini pukul 12.30 malam, tetap ramai juga yang sudi menonton secara live. Terima kasih banyak ya. Begitu juga pada anda yang menonton selepas live lah. Ada yang kata tengah masak lah menonton Malam Seram, ada yang balik kerja mendengar Malam Seram, ketika memandu, nak pergi ke tempat tugas ya, sebagai satu wadah hiburan. Inilah dunia internet ya, dunia media sosial, dunia live. Ada macam tu internet, media sosial sekarang semua live. Instagram pun live, Facebook live, YouTube live, Twitch, macam-macam platform boleh kita buat live ya. Juga ada lagi lah platform-platform yang lain yang boleh kita lakukan live, dan tidak lagi lah kita kalau dulu nak live cuma ada dua wadah aja melalui saluran TV maupun saluran radio kan. Tapi sekarang kita boleh live, dan kalau kita menghasilkan satu konten yang memang orang suka, kita boleh terus melakukannya dan menjadikannya sebagai satu kerjaya sepenuh masa. Tapi ingatlah, nak kerja kena kerja keras, tak boleh ambil sambil lewa semangat 2 minit kan, tak boleh. Saya pada mulanya bila nak mula rancangan YouTube ni, saya mengambil 2 tahun untuk saya bina dan juga tambah subscriber. 2 tahun saya buat cerita dalam kereta, season 1, season 2, dan saya edit, lepas tu pergi kerja, pagi hantar anak sekolah, macam tu lah. Jadi Alhamdulillah 2 tahun struggle untuk buat dan pertama kali saya upload macam tak ada orang tonton. Walaupun saya kerja dekat radio dulu kan, macam mana tu asal macam rasa, yelah saya expect nombor lah kan, untuk numbers, untuk setidak-tidaknya ada sekian-sekian jumlah yang menonton. Tapi rasa macam nak give up lah. Oleh kerana saya ada banyak menonton video YouTube, dan ramai YouTuber kata jangan semangat 2 minit, kena terus berjuang sampai jadi. Alhamdulillah selepas 2 tahun nombor dia terus naik itulah. Jadi kalau nak buat YouTube channel, dia tak boleh hari ni buat saya dah 4 bulan ke si 4 bulan saya dah buat 4 video. 4 bulan 4 video saya setiap hari satu video. Jadi anda kena hasilkan video. Dan sebelum live ni pun ada juga kerja kena buat kan. Saya kena cari email, baca email, saya kena faham email tu, jalan cerita dia bagaimana, kena buat research sikit. Jadi itu antara kerja anda kena lakukan lah ya. So setiap kerjaya tidak ada jalan mudah ya, tidak ada jalan mudah. Kalau awak bos pun fikir senang nak jadi bos. Okey, terima kasih kepada sumbangan super chat daripada Black Rose. Katanya nasi sambal goreng dan air asam limau untuk Casey. Saya dah hantar email pada Casey. Peace out Black Rose. Terima kasih Black Rose atas sumbangan super chat anda. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam dan geng. Single man on duty. Terima kasih Zainuddin Hassan. Super chat daripada Weekend Offender. Casey Red Army, you never walk alone. Oh boy, okey, selamat bertugas ya. Nuraini, terima kasih sumbangan super stiker. Abdul Khalik, terima kasih sumbangan super chat anda. Kita ada Norin Zack, terima kasih Norin Zack. Muhammad Khalid juga terima kasih. Big Papa katanya salam bro Casey, keep up the good work. Terima kasih ya Big Papa dengan kata-kata motivasi dan semangat, dan juga sumbangan super chat anda. Kadang-kadang macam ni lah, tengah bertugas ni ada orang datang kat luar, Casey, oh best lah, saya suka dengar lah, teruskan Casey ya. Jadi ini
membuat kita ni YouTuber, content creator ni lagi semangat untuk terus berjuang. Dan macam rasa macam yalah macam alamak, ada ke orang suka ke, minat ke. Jadi dengan kata-kata walaupun keep up the good work, itu dah memadai. Terima kasih Big Papa. Nita Jasmine, terima kasih sumbangan superstika anda. Emilia Jamaluddin katanya, salam kesian geng. Salam pada anda. Ini kiriman saya bersertakan doa meminta petunjuk Al-Imran ayat 8 untuk semua. Semoga kita selalu bersikap husnuzon dan bersangka baik, dan semoga kita semua dirahmati Allah. Amin. Ya. Terima kasih atas peringatan kepada Emilia Jamaluddin yang berada jauh di Amerika. Terima kasih. Ishaz, terima kasih sumbangan superstika anda. Right Crawler, terima kasih sumbangan anda. Masya Allah. Brother Wan Muhammad Hamdan, sumbangan anda setiap malam ya. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur. Saya juga mendoakan anda ditambah rezeki, ya, kesihatan yang baik, yang berpanjangan, bukan saja untuk anda, untuk keluarga lah ya. Katanya, Assalamualaikum kepada semua yang saya hormati. Waalaikumsalam. Mohon maaf pada semua, saya ada urusan malam ni untuk uruskan, jadi saya mohon undur diri. Sumbangan ini buat apa yang patut. Semoga Allah murahkan rezeki kita semua dan mudahkan urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Wan Muhammad Amdan. Yang ini Yanti, Masya Allah, sumbangan Yanti juga. Terima kasih Yanti. Sumbangan super chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KC dan geng Momok. Waalaikumsalam. Sebelum saya bobok display set terbaik KC, lagi-lagi suara Upin Ipin tu. Oh, suka saya nanti ingatkan nak bring back Cik Mang Warrior. Dah boleh lah telefon orang untuk buat suara efek ni. Okey. Jundin, terima kasih atas sumbangan superstika anda Jundin. Kak Nurkia, terima kasih Kak Nurkia yang juga berada jauh di England. Assalamualaikum KC dan geng-geng. Waalaikumsalam. Perjalanan ke tempat kerja pergi balik 1.5 jam saja. Precious moment, my me time dekat dengan town, not city town. Jadi pemandangan tak semua green aja. Umi Suhot, hantu jangan cari akak. 1.5 jam memandu lama juga tu Yelah, kita dekat Singapura ni kan dah terbiasa dengan sini sana 20 minit, sini sana 30 minit Okey, daripada Hilmi Syaki, salam bro KC, salam pada anda geng Momok, malam seram the best. Terima kasih banyak. Nita Jasmine, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum KC dan geng Momok. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, amin. Dan katanya untuk Abang Roy, terima kasih dah bersihkan sepeda saya lepas balik off-road. Off-road bermotosikal nampaknya ya. Okey. Remy Sulaimi juga terima kasih sumbangan super chat anda. Baik, kita sambung kisah. Yang ini kisah dia, anda bayangkan kalau anda dalam situasi pengirim kita. Bila saya baca cerita ni, seram lah. Tapi ni berlaku dululah. Lama. Kiriman daripada Kak Yun. Kata Kak Yun, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Cerita ni berlaku ketika zaman kakak masih kanak-kanak lagi. Dan pengalaman ini berlaku di mana? Di rumah makcik. Makcik kakak. Yang berada di kawasan, di rumah makcik kakak yang terletak di kawasan Tua Payoh. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Jadi kita mengimbau kembali pengalaman Kak Yun. Berlaku ketika beliau masih lagi kecil, bermain dengan sepupu di rumah makcik yang terletak di sebuah blok di kawasan Tua Payoh. Ini kisah daripada Kak Yun. Waktu tu kita semua sedang bermain sembunyi-sembunyi, hide and seek. Jadi orang semua tengah sibuk buat persiapan. Esok adalah majlis persandingan. Majlis persandingan dulu zaman Kak Yun dengan sekarang amat berbeza. Sekarang semua dibayar melalui caterer, wedding planner KC. Dulu adik-beradik yang masak, adik-beradik yang jadi kendarat, makcik-pakcik yang tolong, anak-anak saudara yang basuh pinggan mangkuk. Memang sungguh berbeza. Tapi inilah peredaran masa. Mungkin keluarga nak lebih melayan tetamu,
daripada bergotong royong untuk menyiapkan juadah. Jadi masa tu yang dewasa semua tengah sibuk, mak, abah, pakcik, makcik. Jadi yang anak-anak saudara ni, yang kecil-kecil ni semua waktu tu sedang bermain. Sampaikan naik bosan, kita pun plan main hide and seek, sembunyi-sembunyi. Main sembunyi-sembunyi bukan dalam rumah ke sih? Dia main sembunyi-sembunyi dalam rumah dengan luar rumah. Jadi dia punya rules and regulation. Main sembunyi-sembunyi dalam rumah, luar rumah. Dan rumah makcik pada waktu tu tingkat 6. Tingkat 6, tingkat 5, tingkat 4. Tingkat lain tak boleh sembunyi. Ya, jadi 4, 5, 6 boleh turun bawah keluar ataupun boleh sembunyi dalam rumah makcik. Satu orang pasang dekat luar, yang lain berkeliaran lari untuk cari tempat untuk sembunyi. Main sembunyi-sembunyi kena sembunyi dekat satu tempat saja Casey. Itu cara dia. Dia tak boleh bila sembunyi satu tempat lepas tu beralih ke tempat lain, memang tak boleh. Dia dah habis dia sembunyi kat tu, kena sembunyi. Dan dia tak perlu pegang tangan pun. Dia kalau orang tu nampak dengan mata, dia sebut nama, betul kau kat situ, kau keluar dan pasang. Itu cara yang betul main sembunyi-sembunyi. Jadi kakak pun lari. Yang pasang adalah sepupu kakak bernama Yana. Jadi Kak Yun kata, kakak lari. Mana nak sembunyi Masuklah dalam rumah. Waktu tu dah 10 lebih malam ke sih. Ramai semua dekat bawah, tengah gotong royong lah, masak nasi, goreng ayam, tengah pasang meja dengan skirting dan sebagainya. Jadi kakak masuk dalam rumah makcik, yang waktu tu rumah tu memang tak ada orang. Buka pintu, kakak kata Kak Yun lah, buka pintu dan terus masuk dalam bilik makcik. Rumah makcik kakak ni, pintu almari dia, pintu sliding door. Tarik pintu, kakak masuk dalam almari, kedebam, tutup pintu. Saudara para penonton Malam Seram, bila berada dalam almari, kata Kak Yun, tengah sembunyi ni, tengah takut. Dan tiba-tiba dengarlah orang jalan. Dengar suara. Mana? Sepupu Yana cakap. Mana ni? Aku nak kat sampai ni. Dia sengaja takutkan. Makin dia bersuara, suara makin dekat, makin berdebar pula. Tiba-tiba kakak terasa macam dekat tepi ada orang tengah berdiri dekat dalam almari. Banyak baju, kakak tengah sandar ni. Tiba-tiba rasa macam dekat sebelah kanan ni macam ada orang sandar tengah tengok kakak. Jadi kakak pun pusing. Cousin tengah kat luar ni. Mana? Kakak pusing tengok. Astaghfirullahalazim. Kakak tarik pintu, kakak lari keluar. Last kakak kena pasang Casey. Dalam almari Casey. Siapa Casey? Kakak boleh toleh tengok dia tengah tengok kakak dengan wajah senyuman yang menakutkan. Dia tengok kakak. Kau sembunyi dalam almari? Berani Ya, tak adalah. Dia tak cakap macam tu Contohlah dalam hati benda tu boleh tengok. Hello awak, apa khabar? Kata Kak Yun, kakak tolak pintu tu, lari keluar ketakutan dan terpaksa kena pasang. Waktu tu memanglah takut ke si seram. Tapi apa nak buat? Kakak tetap teruskan permainan, tapi takkan masuk rumah makcik lagi. Dan setiap kali kakak pergi rumah makcik, kata Kak Yun, nampak almari tu, kakak rasa dalam almari tu dia masih dekat dalam. Lama tak keluar Adakah sampai sekarang bila kakak dah ada anak-anak bayangkan kakak buka pintu almari satu kali tu pergi rumah makcik kan, mungkin kakak dah ada anak 3 kakak pun buka pintu, kau masih kat dalam? Astaghfirullahalazim. Kau masih kat dalam? Astaghfirullahalazim. Aku sampai dah beranak 3 dah. Keluar. Tengok dunia. Apa kau sembunyi kat dalam? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Tapi on a serious note lah, kisah Kak Yun pada waktu kecil tu memang seram lah. Yelah, dia ingatkan confident, dia ingatkan seorang dalam hari, tiba-tiba dia rasa macam, kenapa ada orang tengah tengok aku Dia toleh benda tu tengah tengok dia senyum. Seram ni Wah lah. Kak Yun pun satu, kenapalah pergi sembunyi dalam almari makcik. Sembunyilah tempat lain. Boleh 4, 5, 6 pun boleh sembunyi. Almari orang juga kau nak sembunyi. Kan dah kena. Okey. Kita berkongsi kisah pengalaman selanjutnya. Mungkin saya nak jawab panggilan lah. Tadi kisah Kak Yun yang berlaku di Tuah Payuh, di rumah makcik. Yang ini daripada... sama lah kisah ni. Tajuk dikacau kakak cantik ketika main nyorok-nyorok dalam almari. Kebetulan jom kita call. Okey, mungkin masih ada dalam almari lagi, tak dapat sempat keluar nak jawab panggilan Casey Okey, yang ini kita sambung kisah ni. Tajuk dia, Salam Casey, ada cerita seram yang ingin dikongsi. Boleh call saya tak? Tajuk dia Penumpang Malam. Okey, kita cuba telefon. Kalau tidak, saya akan membaca kisah Hello, selamat malam seram. Assalamualaikum. Alamak, reconnecting Okay, saya cuba call lagi Reconnecting ni yang problem ni. Kadang-kadang nanti kita cuba berbual dengan dia terputus-putus Okay. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi terputus taliannya Okay, siapa bercakap ni? Hello. Hello. Dengar tak suara Casey? Hello. Kan ini yang tak best ni. Dia reconnecting Okeylah, tak apalah. Saya akan sambung kisah dengan pengalaman anda dalam rancangan Malam Seram. Tunggu sekejap, kita baca kisah selanjutnya. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, ini pengalaman daripada pengiring kita. Mana tadi email? Sekejap Okey, tajuk yang dikirimkan pada Casey, ceritanya agak panjang sedikit Perempuan misteri mengejar saya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey boleh panggil saya Atu. Saya memang minat program Casey sejak Casey kendalikan rancangan Misteri Jam 12 lagi. Masa tu masih kecil tapi gemar sangat dengar, walaupun dulu penakut. Dia ketawa. Sekarang sampai dah bekerja tetap dengar program Malam Seram Casey. Tengah shift bekerja pun masih dengar terus Spotify. Orang boleh katakan obses lah Casey. Terima kasih lah Okey lah, saya mulakan pengalaman seram saya. Maaf kalau kisah terlalu panjang. Kejadian ini dah lama Casey, beberapa tahun yang lalu. Tak salah saya, masa tu saya baru je berumur 7-8 tahun macam tu lah. Dulu masa kecil saya memang penakut. Jadi kisah ini masa saya tinggal di kawasan Sembawang. Saya tidak akan bilang di mana, tapi sesiapa yang pernah tinggal di sini akan tahu juga ni nanti bila dengar description saya tentang tempat yang saya bakal ceritakan ni.
Masa tu baru je lepas isyak, mak saya adalah masak terlebih makanan untuk makan malam. Jadi dia suruh saya dan abang saya, jarak dalam 5 tahun lah saya dengan abang, untuk pergi ke rumah sepupu kami untuk hantar makanan. Dia panggil lah Ato, ya mak, ni kau tolong mak ni, kau bawa abang kau sekali pergi hantar rumah sepupu ni, ada mak masak lebih lah. Jadi mak suruh lah hantar kan. Dan rumah sepupu kami pun taklah jauh, seberang jalan je KC sampai. Tapi dulu Sembawang waktu malam agak menyeramkan. Bagi saya, rumah saya ni opposite satu taman permainan. Masa tu belum lagi ada kondo di sebelah. Jadi terletak satu taman permainan yang dikelilingi dengan hutan. Ya, dengan hutan. Dekat Sembawang. Seram sejuk KC kalau pandang sana malam-malam. Jadi ini saya rasa waktu Sembawang ni belum fully develop lah. Mungkin banyak rumah-rumah masih baru nak dibangunkan, nak dinaikkan. Jadi saya dan abang pun keluar. Macam biasa jugalah, kami bermain-main sambil berjalan antara satu sama lain. Dah menyeberang jalan, baru nak masuk kolong blok sepupu saya tiba-tiba, nak masuk kolong blok sepupu saya ni, tiba-tiba bulu rumah saya meremang. Tiba-tiba ke si, macam kenapa tiba-tiba bulu rumah aku meremang ni Saya dah tak sedap hati pada masa tu. Jadi saya mula berjalan perlahan. Mata saya mula scan through lah, cuba mengimbas kawasan-kawasan bawah blok tu. Nak carilah apa-apa yang buat saya meremang ni tiba-tiba. Rasa semacam ke si. Saya tengok. Apa meremang sangat ni? Daripada nak bermain dengan abang saya, tumpuan saya ni dah beralih pula nak cari apa yang buat aku meremang ni. Abang saya pun kadang-kadang dia macam panas baran orang dia. Jadi bila saya dah start jalan perlahan, dia marah. Sebab saya ni tengah takut. Dia abang dah kat depan dah. Dia marah. Dek, apa kau jalan lambat? Cepatlah, nak sampai ni, aku dah penat ni. Abang saya marah. Saya pun cubalah, saya cuba tolak tepi perasaan saya tu yang tengah takut dan perasaan ingin tahu apa yang berlaku ni. Tak nak pun tunjuk muka takut sebab saya lagi takut dengan abang saya. Yelah, kalau saya takut cakap abang, adik takut abang, nanti kena marah ke si? Abang saya bukan boleh. Oleh kerana takut dengan abang, takut dengan makhluk tu saya simpan, kata beliau. Seperti blok yang lain, dekat kolong blok ni ada banyak tembok-tembok tau, wall partition. Kami berjalan, tiba-tiba satu perempuan ni timbul ke si jalan belakang satu tembok depan kami. Jadi kami jalan, dengan saya dengan abang saya jalan, perempuan ni dia datang, ada tembok lah dia jalan, sini ada tembok antara kami dengan perempuan tu, ada tembok. Secara tiba-tiba, tak dengar bunyi kasut atau slipper orang lain. Masa tu tiba-tiba perempuan tu boleh macam muncul pula. Tak dengar bunyi kasut, tak dengar bunyi orang berjalan. Masa tu dia masih jauh dari kami, tapi tetap dah nampak sebab dia jalan ke arah kami. Betul-betul straight dekat kami ke si. Rambut dia taklah panjang mana kan. Jadi dia jalan, kepala dia pandang ke bawah, tapi mata dia tu ke atas, pandang arah saya. Tengah jalan ni dia tengok saya. Kenapa tengok semacam dengan aku ni? Pada masa tu abang saya sibuk sangat tengah main dengan telefon. Jadi dia tak perasan, saya tepislah tangan dia. Bang, saya tepuk tangan abang ni untuk tarik perhatian. Dia boleh buat bodoh ke si dengan saya. Dia sempat kasih saya apa. Perempuan tu masih berjalan ke arah kami dalam keadaan posisi dia yang sama ke si. Kepala tunduk, mata tengah tengok saya. Perlahan juga gerak-geri dia. Saya tarik tangan abang saya lagi. Dia marah saya, tanya saya nak apa. Muka saya memang dah cuak ke si waktu tu. Dah takut sangat. Sebab perempuan tu tiba-tiba senyum. Bila dah saya panik, finally abang saya pandang ke hadapan. Dia punya turn pula nampak perempuan tu. Sekarang dia pula yang jalan perlahan. By that time, saya dah pegang tangan abang saya kuat-kuat. Badan saya dah menggigil ketakutan ke si. Bayangkan, abang saya nampak tengah jalan laju, nampak benda tu. Akhirnya bila dia dongak, perempuan tu tengah jalan depan dia. Dia terperanjat. Abang saya senyap ke si, lama senyap, tak cakap apa-apa pun. Sambil kita jalan,
Perempuan tu juga ikut gerak-geri kami jalan perlahan sambil memandang ke arah kami dengan kepala tunduk ke bawah, mata ke atas dan tersenyum. Rasanya abang saya pun dah meremang sebab lah dia tiba-tiba bisik dekat saya. Dek, adik. Ya bang. Abang kira 1, 2, 3 kita lari Lari naik tangga. Tak mau naik lift adik. Naik tingkat 3. Saya pun angguklah kepala. Ya Allah, macam mana ni? Abang aku lari laju. Aku ni boleh ke kejar? Dia lepaskan tangan saya. Terus dia countdown. Okay dek, standby dek, standby. 1, 2. Aduh, lari ke si? Dia pekik lari. Punya terkejut tengok abang saya lari tinggalkan saya. Dia dah lah dulu memang CCA dia track and field. Laju ke si lari, tinggalkan saya sampai hati. Tengok belakang pun tidak. Abang, saya kejar abang saya. Tengah takut, abang saya pun tengah takut ke si. Saudara para penonton Malam Seram, mata dia masih terpaku dekat saya, ikut gerak geri saya yang tengah berlari. Terus dia ketawa. Dia gelak macam puas hati. Dia takutkan saya. Saya tengah takut ni. Perempuan tu tiba-tiba tengok saya. Dia ketawakan saya ke si? Tapi walaupun waktu tu saya dah lepas dia dah tak nampak lagi, saya dengar suara dia ketawa. Masih kedengaran dekat sebelah saya ni. Hoi, macam nak putus semput naik tangga sampai tingkat 3 tengah takut. Bayangkan, sampai tingkat 3 abang saya tengah tunggu saya. Dekat tingkat 3 sepupu saya tinggal tingkat 13 ke si. Lah, ingatkan sepupu tingkat 3 naik tangga tingkat 13. Dah jumpa abang saya dekat tingkat 3, kami masih boleh dengar dia ketawa. Macam ketawa tu, Casey bayangkan saya dengan abang saya dah dekat tingkat 3 ni. Bang, kau kurang asam kau. Tinggalkan aku. Kau lari pelan adik. Abang saya dengan saya tercungap-cungap dekat bawah Casey. Boleh dengar suara dia, patut dah jauh kan. Ini dengar dekat bawah. Dengar Casey, ya Allah, kuat sangat suara. Jadi termengah-mengah, terus picit lift naik rumah sepupu kami. Dah sampai depan rumah sepupu kami ketuk pintu rumah dia. Macam nak roboh. Dong 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 dong. Masa tu saya dah nak nangis ketakutan. Pak cik kami keluar, tak kasih kami masuk dulu. Dia suruh kami bacalah. Dah baca. Dengan apa kami baca tu, dia dekat luar rumah, dia keluar sekejap. Baru masuk cuci kaki disebabkan saya dulu penakut. Saya masih nangis ketakutan. Abang saya dah okey pun. Saya je yang masih sedang takut dan menangis. Masuk rumah sepupu, mati-mati tak nak balik. Tak nak balik ke si? Kalau perempuan tu tunggu kat bawah. Tengah tunggu kami macam mana Casey? Jadi padahal rumah saya seberang jalan je. Itulah pengalaman Casey. Peristiwa yang saya ingat lagi. Bila lalu depan perempuan tu, dia tengah tengok saya, kepala tunduk tapi mata dia sedang pandang ke arah saya dengan abang saya. Bila kami lari, boleh dengar suara dia ketawa kat belakang macam ikut kami. Siapa nak pergi toleh belakang? Sampai tingkat 3 dia ketawa dekat bawah Casey. Macam dia ikut kami. Terima kasih. Ini berlaku dekat kawasan Sembawang rumah saya. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Okey, saudara, itu kisah pengalaman daripada pengirim kita berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada Atu yang berkongsi pengalaman tadi dengan abang. Selalunya kalau adik-beradik macam ni lah. Adik-beradik kan kalau dapat abang yang okey dia tak apa, dik, kau lari, dik, kau lari. Abang, dik, cakap dengan mak, abang sayang dengan mak. Kalau dapat dengan abang, suka hati dengan kau buat hal kau sendiri, aku nak lari. Nasib lah masing-masing. Jadi adik-beradik anda, adik-beradik anda yang macam mana? Kalau anda ada kakak, ada abang, kalau kakak abang atau adik anda jenis abang saya, kakak saya, adik saya kesi jenis yang tak boleh kesi, kita memang satu keluarga ni, kita punya ikatan memang kuat. Ataupun abang saya jenis tak kuasa kesi, saya nampak lipas takut terpekik, dia boleh, alah kau buat sendiri, sudahlah, lipas saja. Okey, terima kasih pada semua. Saya akan akhiri Malam Seram. Masya Allah, sumbangan lagi masuk pada malam ini. Ya, terima kasih sekali lagi sumbangan daripada yang ini, kiriman yang besar daripada Brother Sapphire Skyfall, sumbangan dari saya V. Daniel Titus dan kawan Russian saya Alexandra. Kemarin dia ada katakan pada saya yang dia berminat nak tahu tentang Islam. Kita doakan semoga Allah beri hidayah padanya untuk masuk Islam atau tidak. Ya, at least ada good impression tentang Islam. Terima kasih kepada brother V. Daniel Titus yang sudi ialah berkongsi tentang Islam, dan insyaAllah kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan brother V. Daniel Titus dan juga kawannya lah, ya. Walaupun kongsilah keindahan Islam tu pada sahabat anda. Setidak-tidaknya kalau dia tidak memeluk agama Islam, dia faham dan dia boleh sebarkan kebenaran daripada kemungkaran, benda-benda yang fitnah tentang Islam lah. Dia tahu kan sebenarnya. Terima kasih pada Abang Rock, sumbangan super stiker anda Abang Rock. Terima kasih sumbangan anda. Okey. Okey, last lah last cerita. Okey, kerana saya nak kongsi last story. Last kejap kasih saya berapa saat boleh tak? Email saya dah habis sebenarnya. Okey, kejap. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisahnya begini. Tajuk dia Pembantu Rumah. Itu tajuk yang dikirimkan update. Dan sebelum tu saya nak beritahu dulu, kisah ni saya belum menderas pun, ya. Tajuk dia Pembantu Rumah, saya tak tahu tentang apa. Saya bacakannya. Ini kiriman daripada pengirim kita bernama mana ni? Ikin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Ikin. Cerita ni tentang pembantu rumah saya. Selepas saya berpisah dengan suami, alhamdulillah saya ada rumah sendiri dan saya harus bekerja kan. Sebab dah berpisah dengan suami, sumber pendapatan pun sudah tiada. Dah lama saya tidak bekerja. Dan saya ada 2 orang anak yang mana saya memang tak boleh jaga sebab perlu bekerja. Nak kasih mak saya jaga, mak saya dalam keadaan kurang sihat. Saya pun tak nak bebankan dia. Jadi saya terpaksa mengambil seorang pembantu. Saya nak cari pembantu ni, saya fikir berkali-kali Casey. Saya solat istikharah. Sebabnya saya akan serahkan segala tanggungjawab untuk menjaga anak ketika saya bekerja ni kepada pembantu rumah. Hantar pergi sekolah, ambil balik sekolah, makan, minum, ya, kebajikan anak saya ni di tangan pembantu rumah. Jadi saya khawatir saya dapat pembantu rumah yang salah. Makan beberapa minggu sebenarnya, saya duduk berfikir, perlu tak saya dapatkan pembantu rumah ataupun saya kerja part time je lah.
Jadi fikir punya fikir, saya solat istihara, saya berdoa dengan Allah, dapat petanda, saya ambil pembantu. Alhamdulillah Casey, pembantu saya daripada Indonesia baik dan luar biasa. Nama beliau Kartini. Saya panggil dia Tini. Sekarang dia pun dah balik negeri dia kerana dia nak berumah tangga. Tapi dulu semasa dia jaga anak-anak saya, memang hebat sangat dia. Kadang-kadang ni saya rasa dia dah anggap anak saya ni dah macam anak dia sendiri. Pada satu malam, saya terdengar pembantu rumah saya duduk, Casey, dalam bilik anak saya ni tengah mengaji. Dia ada bilik sendiri. Anak saya kongsi satu bilik, saya satu bilik sendiri, pembantu ada bilik sendiri. Tapi pembantu rumah saya ni dalam bilik anak saya sedang duduk mengaji. Saya pun bangun, saya tengok, Tini tengah mengaji dalam bilik anak saya. Saya pun tak nak ganggu Casey. Saya biarkan dia mengaji lah. Saya ingatkan mungkin dia nak mengaji, dia nak kasih anak-anak saya dengar. Alhamdulillah. Jadi besoknya saya tanya, Tini, semalam kamu mengaji ya? Ya bu. Tapi kenapa mengaji di bilik anak, enggak di bilik kamu? Ibu enggak marah ya? Ibu tanya aja, enggak marah. Dia diam. Saya cakap lagi, jangan takut, aku tak marah. Kau bilang kenapa kau mengaji kat bilik anak aku? Kalau kau mengaji untuk anak-anak aku dengar, aku okey. Itu niat saya Casey. Dia diam lama Casey, dia pause. Alamak, adakah saya ni menyinggung dia? Saya cakap, kamu nak mengaji besok lusa, bisa ya. Ya, cuma ibu mau tahu aja. Kemudian dia kata, ibu tahu tak dah berapa hari dia nampak, dia cakap dengan saya lah, Ibu tahu enggak, udah berapa kali aku lihat dalam bilik Danish ada seorang nenek duduk di hujung katilnya. Hah? Pembantu rumah nampak ada wanita tua tengah duduk hujung katil Danish, anak saya yang bongsu. Dan waktu malam Danish akan bangun dan bercakap dengan nenek itu. Jadi pembantu rumah tak nak Danish bangun, tak nak diganggu oleh makhluk ini. Dia pergi bilik anak saya, dia solat malam, selepas tu dia mengaji dalam bilik anak. Masya Allah Casey, memang pembantu ni top notch, luar biasa. Tapi memang susah nak dapat Casey. Sekarang ni tak semua, ada juga yang masih hebat-hebat. Tapi sekarang ni pembantu-pembantu semua nak ber-TikTok. Pilihan masing-masing lah. Saya bersyukur saya dapat yang luar biasa. Itulah kisah pembantu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah yang terakhir pada malam ini bersama dengan saya Casey. Terima kasih pada yang sudi menonton Malam Seram. Dan saya jumpa anda esok lah, esok malam ya. Ni pun dah masuk, kita dah pun melangkahkan kaki ke hari Khamis. Dah pun hari Khamis, kemudian datang hari Jumaat. Hari Jumaat ada apa? Hari Jumaat saya ada mengacarakan majlis persandingan. Sebab hari Jumaat merupakan cuti kan, cuti umum. Jadi saya diundang untuk mengacarakan sebuah majlis persandingan pada Jumaat ini. Dan kemudian malam balik. Sebab wedding dia sampai malam. Selepas wedding tu balik terus ke rumah untuk buat Malam Seram. Harap-harap saya tidak masuk alam bunian lah. Kan kadang balik tidur sekejap tiba-tiba tertidur lama sikit. Okeylah. Terima kasih pada semua. Okey, saya undurkan diri dan selamat Malam Seram. Nyanyi sikit sekejap. Selamat malam kepada semua. Tapi efek ni kalau dia pandai buat suara kan, dia akan jadi macam this suara seram tu. Saya masih nak belajar cara nak kawal suara.
Kalau macam tu seram kan. Tapi saya nak kena kawal suara supaya saya akan dapat nota. Selalunya nota macam minor key tu akan membuat dia lagi seram. Lagu-lagu seram dia minor key lah. Major key tak seram Major key macam C, G. Dia minor key, D minor kan, E minor. Itu yang membuat dia macam lebih. Jumpa lagi dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.